berjaya dikomersialkan di dunia dengan penerimaan serta penggunaan dalam kerja menaikkan taraf wajah hayat Kota Kinabalu, Sabah. Sebenarnya telah berjaya setakat ini mengimplementasikan sistem dalam komposisi ini di dua tempat. Contoh di Hotel Hyatt Kota Kinabalu, Sabah dan juga di IPM Shah Alam. Produk atau sistem ini pada peringkat awalnya hanyalah digunakan sebagai panel lantai. Namun begitu, penggunaannya boleh dikembangkan kepada dinding atau atap. Sistem yang telah kita cipta ini mempunyai banyak kelebihan, di mana pertamanya dia punya berat ataupun berat sendiri, berat bahan pembinaan itu sendiri amat ringan berbanding dengan sistem pembinaan atau bahan pembinaan tradisional seperti konkrit. Dengan ringannya bahan asas pembinaan ini bermakna kita boleh mengurangkan beban yang akan dipindahkan kepada sistem yang menyokong sebuah bangunan, terutama sekali kepada asas ataupun tapak sebuah bangunan. Yang keduanya, sistem panel ni kita boleh pasang siap dan sebenarnya dia boleh senang diangkat ke tapak pembinaan dan juga di persekitaran tapak. Dan dari segi teknik pembinaan itu sendiri, dia memerlukan, sistem ini memerlukan tenaga buruh yang tidak perlu pada tenaga buruh mahir. Ciri-ciri utama sistem ini adalah ringan dan mudah diangkat serta boleh dipasang dan dibina oleh tenaga yang kurang mahir. Tiada pembazaran bahan kerana ia tidak memerlukan bahan sokongan dalam pembinaan sementara. Sistem ini juga mengenakan bebanan yang kecil ke atas bangunan dan dijangka dapat mengurangkan kos pembinaan tapak serta bangunan secara keseluruhannya. Mengumumkan perarakan masuk Naib Chancellor dan Profesor, hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon untuk terus berdiri. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu negaraku dan warsiti kita.
Hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia, Profesor Datuk J. Specialist Teknologi Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Timbalan Naib Chancellor. Yang berbahagia, Pegawai Pengurusan Tertinggi UKM dan pengarah, para Profesor Emeritus, Profesor Madya dan pensyarah, para tetamu kenamaan dijemputkan serta yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sang mentari kekal menyinari berzaman-zaman dan berhari-hari. Struktur komposit sistem bangunan berindustri inovatif tajuk diberi menjadi halwa telinga di petang ini. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Hamidun Wan Badarussaman. Bagi memohon keberkatan majlis, dijemput Lieutenant Colonel Kutu Profesor Madya Teknologis Insinyur Dr. Nur Izzi Mat Yusof untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh rendah diri kami mendatangkan kepadamu, Ya Allah, memohon keampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah juga kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, serta seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah perhimpunan kami petang ini, iaitu majlis syarahan perdana yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Hamidun Wan Badarussaman ini mendapat rahmat dan keberkatan darimu, Ya Allah. Jadikanlah majlis yang penuh bermakna ini mampu untuk memberi manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu. Kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar ilmu yang bermanfaat ini berguna untuk agama, bangsa dan negara. Juga kami mendadah tangan kepadamu, Ya Allah, jadikan bangsa Malaysia ini sebagai universiti watan kita yang akan terus kekal cemerlang dalam menyumbang khidmat kepada masyarakat dan pembangunan negara. Allahumma ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Eratkanlah perhubungan antara kami untuk bekerjasama, mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Razzaq, kami pohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat dengan rahmat-Mu Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih di atas pimpinan baca doa sebentar tadi.
Memulakan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk J. Specialist Technologies Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, NAB Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan pidato pengenalan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Timbalan Chancellor, pegawai pengurusan, para dekan dan pengarah, para profesor madya dan pensyarah, para tetamu kenamaan dan div-div kehormat, ahli keluarga, hadirin dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam Universiti. Alhamdulillah, pada hari ini kita memberi penghormatan kepada Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Struktur Komposit Sistem Bangunan Berindustri Inovatif. Profesor Datuk Wan Hamidun dilahirkan di Kampung Bukit Betung, Kuala Lipis, Pahang pada 1 November 1962. Oh, sekejap lagi nak sambut birthday ya. Sekampung dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ni mesti suara Datuk Wan Hamidun ni semerdu suara Datuk Siti. Datuk Wan Hamidun merupakan anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Clifford, Kuala Lipis dan seterusnya ke Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Setelah menamatkan pelajaran di peringkat MCE, beliau telah ditawarkan beasiswa MARA bagi melanjutkan pelajaran ke Richmond College of Further Education, Sheffield, United Kingdom pada tahun 1980. Selepas itu, pada tahun 1981, beliau melanjutkan pelajaran di University of Bradford, United Kingdom dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda sains dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur pada tahun 1984. 10 Januari 1985 menjadi tarikh keramat dalam kerjaya Datuk Wan Hamidun, merupakan hari pertama beliau berkhidmat di UKM sebagai tutor di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur Fakulti Kejuruteraan. Pada tahun yang sama, beliau kembali melanjutkan pelajaran di University of Bradford, United Kingdom dan berjaya memperoleh ijazah sarjana sains dalam bidang kejuruteraan struktur. 4 tahun selepas itu, beliau sekali lagi ke United Kingdom bagi melanjutkan pengajian di University of Wales, Cardiff, United Kingdom dan berjaya menggenggam ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan struktur pada tahun 1994. Oh, tu gambar muda Datuk. Beza. Atas kecemerlangan dan kepakaran beliau pada tahun 1996, beliau dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya dan seterusnya Profesor pada tahun 2003. Sepanjang perkhidmatan di UKM, beliau memegang beberapa jawatan penting pentadbiran, antaranya menjadi Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Kejuruteraan Termaju, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Ketua Pegawai Eksekutif UKM Perunding Kejuruteraan dan Arkitek Sendirian Berhad, Pengarah Jabatan Akreditasi Kejuruteraan Lembaga Jurutera Malaysia, Pengerusi Pendidikan Bandar Pintar dan Lestari, Pengarah Prasarana UKM dan kini memimpin Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina sebagai seorang dekan. Beliau juga merupakan seorang jurutera profesional dengan sijil amalan dan pengerusi Majlis Dekan Kejuruteraan Universiti Awam Malaysia yang dilantik oleh Menteri Pengajian Tinggi. Dalam bidang penyelidikan, beliau berjaya menghasilkan beberapa penyelidikan berimpak dan berjaya mempatenkan penyelidikan tersebut. Antaranya penghasilan produk sistem panel struktur komposit pembinaan sistem kepingan keluli berprofil papan kering. Jika kita melalui pintu 2 UKM,
Mungkin hadirin sekalian sudah biasa ternampak bangunan sampel hasil penyelidikan beliau yang terletak di sebelah kiri bahu jalan. Produk beliau ini telah dikomersialkan dalam pembangunan beberapa projek seperti Hotel Hyatt Kota Kinabalu, HCTM, UiTM dan juga di UKM Bangi. Sepanjang kerjaya akademiknya, beliau telah berjaya menerbitkan sekitar 300 jurnal, kertas kerja dan proceeding. Kejayaan beliau juga diiktiraf di dalam dan luar negara, antaranya memenangi anugerah Pereka Cipta Negara pada tahun 1998, World Intellectual Property Organization atau WIPO Best Gold Overall Gold Medal and Gold Medal Award di Mindex Innotex Exhibition pada tahun 1997, merangkul Gold Medal di 26 International Exhibition yang diadakan di Geneva pada tahun 1998, serta berjaya mendapatkan gelaran CIDB Construction Innovation and Invention Winner pada tahun 2001. Kejayaan beliau telah mendapat liputan luas media yang secara tidak langsung telah mengharumkan nama UKM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Wan Hamidun juga aktif dalam aktiviti di bawah Majlis Akreditasi Kejuruteraan dan Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Beliau merupakan mantan pengarah Jabatan Akreditasi Kejuruteraan Lembaga Jurutera Malaysia dari tahun 2014 hingga 2016. Antara sumbangan terbesar beliau ialah penghasilan manual akreditasi program kejuruteraan yang pertama berasaskan Outcomes Based Education atau OBE di bawah kepimpinan beliau sebagai pengerusi kumpulan kerja draft manual akreditasi program kejuruteraan berasaskan OBE. Beliau juga merupakan ahli kumpulan kerja ETAC atau ETEX, Engineering Technology Programs Accreditation Standard, dan ETEX Engineering Technician Education Program Accreditation Standard. Dengan pelancaran standard ini, kaedah penilaian akreditasi juga telah dinaik taraf dan berubah kepada OBE yang lebih berkesan bagi menghasilkan graduan yang lebih berkualiti. Semasa menjadi pengarah Jabatan Akreditasi Kejuruteraan, beliau telah menggerakkan usaha bagi membolehkan Malaysia disambung menjadi ahli penuh Washington Accord selama 6 tahun bagi tempoh 2016 hingga 2021. Dalam masa yang sama, beliau terlibat membantu Malaysia untuk diterima menjadi ahli penandatangan penuh Sydney and Dublin Accord pada tahun 2018. Beliau juga telah dilantik menjadi mentor Washington Accord kepada Board of Engineering and Technical Education Bangladesh. Peranan di peringkat antarabangsa ini telah membuka peluang kepada beliau untuk menjalinkan jaringan dengan rakan dari sekitar 30 buah negara. Tentunya masih banyak pencapaian dan pengiktirafan yang tidak dapat saya nyatakan di sini. Namun dengan pengalaman luas selama 37 tahun sebagai warga pendidik di Universiti Watan ini, telah membuktikan beliau seorang yang berkaliber dalam karyanya. Siapa sangka sosok hebat ini juga amat berbakat dalam beberapa sukan seperti pingpong, gimnastik, gimnastik dan silat Jawa Siam. Gimnastik. Sepanjang kepimpinan beliau sebagai dekan FKAB, kebitaraan dan keprihatinan kepada kaki tangan dan pelajar serta berbagai aktiviti yang telah dilaksanakan oleh beliau seperti tazkirah mingguan setiap hari Jumaat, sesi dialog ayahanda dekan bersama pelajar, tabung prihatin untuk COVID-19 dan mangsa banjir serta banyak lagi. Walaupun akan bersara mulai 31 Disember 2022, jasa dan pengorbanan beliau memberi makna yang besar kepada FKAB sepanjang 37 tahun perkhidmatan di UKM. Seperti yang kita sedia dengar, di sebalik kejayaan seorang lelaki, pastinya terdapat seorang wanita di belakangnya. Beliau mendapat dukungan kuat dari isteri beliau, Datin Sobah binti Hadith, yang merupakan suri rumah sepenuh masa. Ada di sini? Oh, tak nampak. Datin, sorry. Bahtera yang dilayari disemarakkan lagi dengan kurniaan 9 orang cahaya mata yang terdiri daripada 6 puteri dan 3 putera. Ada di sini? Ada ya?
Kini diserikan lagi dengan kehadiran 12 orang cucu dan tak lama lagi 13 orang cucu yang sentiasa menjadi penyeri beliau. Yang ini tak adalah cucu. Jangan bawa ni. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya dengan sukacitanya mempersilakan Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Struktur Komposit Sistem Bangunan Berindustri Inovatif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Profesor Datuk Geospecialist Technologist Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor yang amat saya kasihi. Yang bahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor. Yang bahagia pegawai pengurusan tertinggi UKM, para dekan dan para pengarah, para profesor emeritus, bersemadya, profesor dan para pensyarah, para tetamu kenamaan dan dip-dip kehormat, serta hadirin yang dihormati sekalian, termasuk ahli keluarga saya dan rakan-rakan daripada industri. 30 lebih rakan saya berada dalam dewan ini, jurutera profesional daripada luar, dan rakan-rakan mungkin sekelas yang sedang mengikuti dalam sesi FB Live dan Zoom. Yang bahagia Datuk Naib Chancellor dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian, izinkan saya menyampaikan syarahan saya. Ini dia punya slide. Tajuk syarahan saya, struktur komposit sistem bangunan berindustri inovatif. Mungkin tajuk ini tak begitu menarik kepada sesetengah orang, tapi kepada jurutera struktur ni macam breakfast lah, macam orang kata seronok sangat nak dengar. Tapi saya dah cuba simplify tajuk ni. Inilah yang paling simple yang saya boleh buat untuk layman. Struktur komposit, maknanya structure yang kita banyak jenis struktur. Struktur komposit merupakan satu jenis struktur, dan sistem bangunan industri itu adalah industrialized building system yang merupakan saranan kerajaan sendiri yang perlu diimplementkan dalam semua projek kerajaan, dan inovatif merujuk kepada sistem yang saya kaji dan bangunkan di UKM. Tak maaf, technical. Jalan. Control. Manusia dan kehidupan, kita sebagai manusia memerlukan banyak perkara sebagai keperluan hidup. Antara perkara yang manusia perlukan ialah shelter ataupun tempat berteduh, makan, pakaian dan berkeluarga. Dalam bahasa Urdu dia kata roti kapdar, aur makan. Biasa dengar kan? Jadi di mana saja manusia berada, baik di zaman purbakala, zaman dahulu, kalau duduk di kutub utara pun mereka boleh membuat rumah kediaman daripada ais, daripada ranting kayu, daripada daun kayu. Kaum Madian membina rumah dalam bukit, dalam batu. Itulah kehidupan kita sebagai manusia di dunia yang sementara ini. Dan kita akan terus menerus hingga hari kiamat. Manusia akan mencari kaedah-kaedah pembinaan yang mungkin akan jadi lebih moden pada masa-masa akan datang. Kita tahu perubahan evolusi bahan pembinaan daripada bahan asli yang didapati secara mudah di luar sana, di persekitaran tempatan seperti tanah liat, batu batan dan kulit binatang. Kini melalui peredaran zaman dan revolusi industri membawa perubahan kepada bahan binaan dan konsep pembinaan struktur bangunan.
Dalam foto ini kita melihat banyak bahan-bahan binaan yang mungkin para hadirin hadirat sendiri pernah terjumpa di tapak-tapak bina kalau lalu tu, mungkin dah tahu dah apa kegunaan setengahnya. Yang paling popular yang ni tertulang keluli yang digunakan bersama konkrit. Dan di sini tertulang carbon fiber reinforced polymer, material yang paling moden, yang sangat ringan tetapi berkuatan tinggi. Yang lainnya terdapat keluli berkekuatan tinggi atau keluli berkekuatan rendah, keluli terbentuk secara panas, keluli yang terbentuk secara sejuk, dan pelbagai bentuk air, bentuk sea, bentuk channel, tube dan sebagainya. Inilah saya punya kerjaya sentiasa bergelumang dengan bidang struktur dan pembinaan. Seperti mana kita tahu, apabila kita ingin menggunakan mana-mana bahan untuk dijadikan bahan pembinaan, kita perlu mengambil kira kekuatan yang ada pada satu bahan, dan kekuatan itu secara mudahnya boleh disimpulkan kepada kita yang umum ni, kekuatan mampatan ataupun tegangan, ataupun bila setengah bahan secara aslinya sudah mempunyai kedua-dua kekuatan mampatan dan tegangan, manakala setengahnya perlu digabungkan untuk mendapatkan manfaat daripada kekuatan mampatan dan tegangan masing-masing, bergabung dalam bentuk struktur ataupun bahan yang lebih berprestasi tinggi. Di sini rajah ini menunjukkan contohnya buluh atau tali, sekiranya kita tegangkan, dia boleh menahan beban. Tetapi jika kita tolak tali itu, dia tidak mempunyai kekuatan mampatan. Sebaliknya, batu bila kita tekan atau mampatkan dia mempunyai kekuatan yang tinggi terhadap pemampatan. Tetapi jika batu itu ditegangkan, akan berlaku keretakan. Jadi manusia, para saintis dan jurutera sentiasa mencari bahan-bahan yang boleh dikembangkan. Contohnya konkrit merupakan gabungan di antara pasir, simen dan air, dan dengan kadang-kadang ditambah lagi bahan-bahan lain, filler pengisinya, dan hingga menjadikan konkrit sangat berkekuatan tinggi dan mampu mengambil daya ataupun tegasan mampatan, terutama bagi bangunan tinggi. Sebaliknya, keluli punya kekuatan ketegangan yang sangat baik. Apabila digabungkan, seperti saya beritahu tadi, dia akan memberi manfaat yang lebih baik, menghasilkan struktur bangunan yang lebih bagus lagi. Ini saya tunjukkan di sini sistem struktur dan bahan binaan. Boleh faham kan? Very simple, straightforward. Dia tengok gambar. Yang kiri ni, yang ni semua orang buat rumah. Rumah ni di bawah tu ada plywood dan diletakkan besi tertulang tu dan dituang konkrit. Konkrit bagus dalam mampatan, tapi tak bagus dalam tegangan. Tertulang keluli ni bagus dalam tegangan. Bila dah mengeras, dia dah cure, maka plywood yang menyokong di bawah akan dibuka dan papak tu yang duduk di atas rasuk akan melengkung atau melendut, berlaku bending atau lenturan, di mana bahagian bawah papak akan berada dalam keadaan tegangan. Jika tidak ditahan oleh keluli tertulang keluli, maka akan, kalau kontraktor tu dia nak menipu, jurutera dah letak tertulang yang cukup, kita kira berapa jumlah, berapa saiz, berapa jarak nak letak, tapi dia nak potong, cut corners. Saya pernah mereka bentuk rumah kawan seorang profesor UKM, nak bergaduh dengan kontraktor dia sebab dia tak nak ikut buku. Kita memanglah sebagai jurutera kita mempunyai faktor keselamatan. Kalau ditanya kepada seorang jurutera 2 kali 2 berapa, kita kata 8. Ada matematik mungkin mengatakan berapa decimal point you nak, is 4.00, tapi seorang jurutera akan mengatakan 2 times 2 is mungkin 8, 10. Kerana kita perlu mereka bentuk struktur bangunan dengan faktor keselamatan untuk menjamin keselamatan para penghuni yang akan menghuni bangunan itu untuk sepanjang-panjang hayat, jangka hayat bangunan tersebut. Jika tersilap seorang jurutera mereka bentuk, atau jika kesilapan berlaku pada masa pembinaan,
bukan seorang yang akan meninggal dunia, tetapi mungkin beratus atau ribu orang. Bukan seorang saja yang akan meninggal atau mati. Jadi kemudian kita bergerak ke arah struktur yang lebih moden. Keluli yang tadi jadi tertulang ditukar bentuk menjadi dek keluli. Ini sangat efisien dan optimum kerana keluli ini menjadi acuan penyokong kekal. Tidak perlu lagi plywood yang membazir dan merosakkan alam sekitar, kerana plywood yang menjadi acuan sokongan sementara itu akan dibuang selepas beberapa kali digunakan dan akan menjadi, orang kata, dibakar, dan itu tidak bagus untuk kelestarian dan mesra alam. Jadi dengan penggunaan keluli ini yang menjadi dipanggil profile decking, dia menjadi tertulang yang mengambil tegangan walaupun duduk di luar. Kalau konkrit ini duduk dalam. Jadi penyematan masa pembinaan dapat berlaku apabila menggunakan sistem ini. Salah satu daripada sistem yang dipanggil industrialized building system. Dan konkrit dituangkan, akhirnya penyematan dalam berat konkrit, sebab lubang di bawah ni, sebab konkrit tak ada point, tidak berguna untuk menanggung tegangan, maka tak perlu lagi ada konkrit di bahagian yang berlubang itu. Dan seterusnya, salah satu penyelidikan saya juga membangunkan struktur concrete fill steel tube dengan izin, tube yang berisi konkrit dan biasa digunakan untuk bangunan tinggi, dan kita menyiasat bagaimana untuk meningkatkan prestasi tiang ini. Kalau Datuk Naib Chancellor nak minta buat rumah baru menggunakan sistem ni, tapi mahal. Dia tak sesuai untuk rumah kediaman satu tingkat. Dan di sini penyelidikan saya dan kumpulan penyelidikan pelajar PhD saya juga telah bergerak ke arah mengkaji sistem yang menentang jauh yang dipanggil plate girder ataupun galang plat. Di mana plat ni, kalau keluli ni, dia sangat dalam dan diletakkan pengukuh-pengukuh pada plat tersebut, dan dia punya dipanggil web dan flange. Minta maaf lah kalau tak boleh ikuti istilah-istilah tu. Dan konkrit di atasnya, dan boleh digunakan untuk struktur jambatan. Kalau diperhatikan, ada struktur jambatan yang bentuk begini. Dan terkini saya menceburkan aktiviti penyelidikan saya ke arah membangunkan bahan berasaskan polimer dengan kerjasama dengan sebuah syarikat tempatan, Tas Blok Sdn Bhd. Saya, Puan Hasimah, ada di sini. Puan Hasimah, terima kasih kerana banyak membantu UKM dalam bahan, dan rumah banjir kita telah pun diuji di Nahrim. Saya tak bawa pula video dia yang menunjukkan rumah tu diuji dalam banjir. Tanggungjawab seorang juruterstruktur, seperti yang saya beritahu tadi, kita bertanggungjawab untuk mereka bentuk, merancang, mereka bentuk, menyediakan lukisan, Cik Zul, pengarah prasarana PP, menyediakan spesifikasi dan lukisan untuk pengiraan kos dan penyediaan dokumen tender, memastikan projek mendapatkan kelulusan dari PBT. Dengan adanya cop bulat saya tu, kita juruterstruktur, maka leher saya dah diletakkan atas batu nak pancung je. Jika berlaku keruntuhan, yang dicari dulu ialah jurutera tu. Arkitek buat dia punya baju dia, estetik. Dan untuk mengeluarkan CCC ataupun dulu dipanggil CF, sekarang tanggungjawab beri kepada jurutera dan arkitek. Majlis terlepas dan lepaskan tanggungjawab kepada para profesional, tapi dia ada pemantauan. Ini Hotel Hyatt yang saya projek pertama saya dalam penyelidikan. Saya pun tak tahu macam mana dia minat dengan produk, kerana saya bekerjasama dengan syarikat yang mengeluarkan profile decking yang saya guna untuk research saya, dan mereka gunakan untuk tujuan lain. Oleh kerana Hyatt Hotel memerlukan selantai yang ringan untuk lobi dan atrium, saya pergi dengan masa itu Profesor Bakar. Tak ada brosur, tak ada apa, bawa kertas A4 saja. Boleh convincekan juruterstruktur, jurutermechanical, arkitek, QS ni untuk implementkan sistem lantai komposit saya dalam projek ini. Tragedi Highland Towers, bangunan 12 tingkat menyembam bumi, 1993, akibat gelinciran tanah yang disebabkan oleh mungkin sistem saluran yang tidak bagus. Jurutera dah design, kalau desainnya cukup, longkang cukup besar, dan dialihkan saluran. Kita design sistem saluran, sistem paparitan, sistem
bekalan air, sistem kumbahan, sistem struktur, sistem penahan dinding penahan tanah, retaining wall dan sistem substructure, piling, sistem superstructure. Di sini kita lihat bangunan tu tumbang just on dia punya tepi tu kan, kerana ada tanah yang menolak bangunan di sisi, dan ni dia punya rajah untuk piling. Saya tak boleh nak. Seni bina, the architect's dream is the engineer's nightmare. Impian arkitek, ada arkitek Dr. Farid adalah impian arkitek menjadi mimpi ngeri jurutera struktur, kerana arkitek ni macam-macam dia nak bangunan yang berpusing gitu, macam tabung haji tu, nak bangunan macam Sydney Opera House lah, KLCC dan sebagainya. Semuanya memerlukan struktur. Tanpa struktur, bangunan tak akan berdiri. Cantik macam mana pun, kalau tak ada strukturnya, maka bangunan tu tak akan terbina. Sebab itulah bila kita membina, kita lihat dulu pelbagai sistem yang digunakan sepanjang zaman. Kayu pun boleh digunakan untuk, memang orang Melayu kita, zaman tradisional kita menggunakan kayu. Impact cantik kalau digunakan expose begitu, di mana dia. Dan batu bata tanpa tiang, load bearing wall. Yang UKM ni gunakan batu bata yang ada frame tu konkrit, tapi ni batu bata tanpa tiang. Macam rumah saya, tingkat bawah batu bata tanpa tiang, dia boleh naik sampai berapa tingkat, because brick is a load bearing, dia merupakan bahan yang boleh menanggung beban. Dan batu blok interlocking yang ada kekunci tanpa mortar daripada konkrit. Dan frame keluli tak boleh nak kontrol lah. Tak ada pointer. Ada pointer biasa. Okay, ini keluli dan di sini konkrit lah. Yang ni dinding konkrit. Saya tunjukkan sebahagian. Kita ada Datuk Engineer Aziz Mustafa juga dalam bilik ini, the first MI Strike E Melayu di Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir syarahan saya. Segan juga nak bercakap depan pakar-pakar struktur ni. Sedikit exposure kepada bagaimana bangunan pencakar langit dibina, apa struktur yang digunakan. Dia bukan main-main, bukan struktur biasa. Contohnya Petronas Twin Towers menggunakan tube in tube. Dan bapa kepada tube in tube ni ialah seorang jurutera struktur yang terkemuka, Fazlur Rahman Khan. Pada masa dulu beliau telah mencadangkan konsep ini, dan sehingga hari ini semua bangunan-bangunan tinggi menggunakan konsep ini. Dan inilah contoh KLC. Nampak di luar baju dah pakai, tak tahulah apa dalam tu kan. Sedikitlah mengenai nak belakang, nak pergi belakang saya pergi depan. Okey, ini contoh komposit. Kerana saya menyelidik bidang komposit. Bangunan di Singapura ni, Capital Tower ni, senang kita nak faham. Dia menggunakan rasuk komposit, keluli bercampur konkrit, I-beam, diletakkan konkrit di atas dengan penyambung shear stud. Ni keluli, tiang keluli, tube yang berisi konkrit, papat lantai komposit yang decking tadi dituangkan konkrit, dan lain-lain. Sistem bangunan berindustri IBS merupakan satu penekanan oleh kerajaan di bawah CIDB. Kementerian Kewangan mengeluarkan perkeliling yang mewajibkan sekurang-kurangnya 70% komponen IBS dalam pembinaan projek-projek kerajaan, dan diperluaskan kepada projek-projek swasta melalui majlis atau pihak berkuasa tempatan yang mewajibkan dalam submission plan. Kalau tak cukup skor dia ada IBS skor yang dikeluarkan oleh CIDB cara pengiraannya, maka akan tidak dapat kelulusan untuk membina bangunan. Ini contoh IBS, teknologi yang begitu cepat
Dia fabricate dan dibina, dikilangkan di persekitaran yang terkawal dalam kilang menggunakan mesin moden, kurang pekerja. Kalau ada formwork ataupun sokongan sementara menggunakan keluli yang lebih lestari. Jadi dipasang dengan cepat. Jadi tidak terganggu oleh hujan, panas dan tak memerlukan carpenter, tukang kayu, tukang besi dan orang yang biasa bekerja tu dia dah tukarkan. Jadi dapat mengurangkan buruh, pergantungan kepada buruh kasar daripada luar. Kan kita tahu di Malaysia ni kita tak ramai anak-anak kita yang berminat untuk menceburi sektor pembinaan sebagai buruh. Biarlah dia kerja tempat lain, dia tak nak kerja susah-susah panas-panas. Terutama gen millennial ni. Skip masa pun dah. Dan klasifikasi IBS ada 5 klasifikasi oleh CIDB dan saya memfokuskan penyelidikan saya kepada 2 sistem produk inovatif dan sistem kerangka keluli. Kelebihan IBS, kalau kaedah konvensional dia melibatkan kos yang lebih tinggi kerana dibina secara projek by projek atau projek demi projek, tidak ada pengindustrian komponen, tidak dikilangkan komponen itu. Kalau macam sudah dikilangkan secara standard, dia boleh pasang di mana-mana bangunan dan dia akan mengurangkan kos penghasilan komponen. Macam orang kata tayar kereta lah. Bidang kejuruteraan mekanikal lebih maju dalam bab ini kerana mereka menghasilkan standardized komponen seperti rim kereta, tayar kereta, boleh fit mana-mana kereta pun asalkan saiz yang sama. Begitulah dalam bidang pembinaan, sekiranya kita boleh menjadikan bidang pembinaan seperti pembinaan sebuah kereta, dia akan menjadikan kos menurun dan satu lagi tempoh masa yang akan lebih singkat dan mengurangkan sisa binaan dan kualiti binaan akan menjadi lebih tinggi. Penyelidikan saya berasaskan kepingan kelili berprofil dan papan kering dan menggunakan skru gerudi ulir kendiri digabungkan menjadi struktur komposit kerana terdapat interaksi di antara 2 lapisan keluli dan papan, dan di sebelah kiri itulah panel sebenar yang telah digunakan di luar. Ini masa kita buat satu projek menggunakan sistem ni. Perjalanan pengembaraan awal menimba ilmu PSSDB ini di Cardiff College of Engineering tahun 90. Saya ke sana menjalani PhD saya. Masa pergi anak 3 orang, balik berempat. Masa PhD dapat tambah 1 je. Terima kasih pada isteri saya. Ini bangunan yang saya belajar dan Profesor Evans ni akhirnya menjadi Vice Chancellor Bangor University. Dia orang Wales. Saya terutama budi dengan kedua-dua ni. Mereka yang mengilhamkan asalnya sistem ini, dan ilham itu telah diterbitkan dalam New Steel Construction. Itu nombor 3 tu Badrul Zaman, salah spelling. Itu sistem saya di dalam lab makmal di Cardiff. That's my system. Saya ada juga Profesor Siti Hawa di sini, bekas pelajar PhD saya, mantan pengarah ESC. Terima kasih Prof Siti. Kemudian apabila saya kembali ke Malaysia, saya kembangkan apa yang saya selidiki di Cardiff, daripada atap, bumbung, kepada lantai, kepada atap, kepada dinding, dan saya mendapat patent dan trademark One IBS. Itu simbol dia. One maknanya WAN, tapi sebutannya ejaan ONE. Dan sokongan industri sangat menggalakkan di awal-awal penyelidikan, dan saya dapat a lot of materials daripada banyak syarikat yang menyokong penyelidikan ini. Memang kerjasama industri sangat erat dan saya rasa sangat makmal saya dah macam menjadi kilang dengan bahan-bahan percuma, FOC. Tulis je kata saya nak selidik, sebab mereka mengeluarkan bahan-bahan itu untuk kegunaan lain. Dia kata kalaulah bahan itu boleh digunakan untuk application lain, saya gabungkan 2 benda ni kawinkan dalam bentuk lain, maka industri mereka juga akan untung kerana mereka
lagi banyak buat sale, dan sebab tu mereka tolong juga market kan sebenarnya. Ini antara kepingan keluli berprofil yang ada. Saya nak tunjukkan video ni macam dia hasilkan ni. Macam mana nak hidupkan video? Dia asalnya sekeping metal yang bila masuk dalam mesin roller ni, dia keluar jadi deck. Bila berubah bentuk ni, bandingkan dia dengan sekeping metal saja, ambil. Tapi bila bentuk dia jadi macam ada rib kan, dan dia sangat kukuh dalam menanggung beban. Primaflex keluaran syarikat tempatan juga. Rumah saya sendiri menggunakan Peva dan Sembot. Lantai saya gunakan Sembot 18mm tebal, Peva 45, ketebalan 0.75. Skru yang kita ambil, skru ni dia tak payah buat drill yang lubang, tak payah pakai pre-drill, tapi terus masuk dan hilang terus dalam permukaan papan. Dia masuk, dia mengulirkan, dia buat macam lubang, dia terus settle kat dalam. Lepas nak apa, tak perlu lagi finishes yang, kalau untuk dinding dah kira boleh catnya. Kalau untuk lantai boleh letak marble tile macam di Hotel Hyatt, kita letakkan finishes. Dan papan ni sebenarnya dibuat daripada yang Sembot, daripada serpihan kayu getah yang dimampatkan bersama kandungan simen. Ada problem kerana dia sangat sensitif pada moisture movement, akan berlaku crack pada joint. Primaflex menggunakan gantian selulus kayu pine bercampur simen dan pasir, dikompres, ditekan dalam mesin. Chipboard ni sekala kena air akan terus relai kerana serbuk kayu bercampur resin. Dan papan lapis pun boleh digunakan. Saya dah berkaji semua ni. Kita dapat papan lapis yang terbaik untuk bagi kekuatan lenturan, kan Young's modulus sangat lebih tinggi daripada yang lain. Tapi papan lapis ni mungkin kita treat dengan treatment kerana dia tak sedurable, tak sekukuh, tak selestari papan Sembot. Kan Sembot dengan Primaflex ni andai-andai pun patah gigi kalau nak makan. Ujian lantai, kita menguji dan meramal melalui equation dan teori. Hasilnya inilah lantai yang digunakan di Hotel Hyatt. Kita menguji dinding. Prof Siti sendiri menguji dinding yang mulia ini. Your PhD, saya petik di sini dengan lubang. Apa kelakuan dia kalau dia buat lubang? Kalau tak ada lubang mungkin okey. Dibezakan skru dekat, skru jauh, ada pengisi dalam dia, banyak parameter yang nak dikaji. Dan akhirnya dinding tu boleh digunakan untuk buat rumah. Ini rumah dinding tanpa tiang, tak ada footing ataupun asas bentuk empat segi tu, tak ada. Semua dia hanya duduk atas beam yang panjang di tanah. Oops. Dan rumah solar yang Datuk Naib Chancellor tunjukkan tadi, yang ni dah nak write off dah. Saya minta nak ambil, boleh buka balik ni, boleh pindah ke kebun mana. Betul, dia kalau bergaduh laki bini boleh share. Dinding ni kau ambil, boleh buka. Betul. Bumbung yang saya selidiki di Cardiff itu, sebenarnya sistem di sekolah Teluk Mas ni komplit, dinding, lantai dan atap menggunakan sistem saya. Dan kita tengok video bagaimana rumah saya masih tengah construction. Ini semua tak ada tiang. Papan tu ini di projek Teluk Mas, kontraktor kelas F yang membuatnya. Ini rumah solar. Hyatt, Hotel Hyatt. Bangunan wawasan, lantai menggunakan sistem saya. Masih berdiri kan, masih tak runtuh lagi. Dan HCTM, Prof Halim, dia punya pusat kembangan kanak-kanak. Saya panggil HUKM dulu, HUKM. Dr. Syarizan masih kurus lagi masa tu. Dr. Syah dah handsome kan. Okay, seterusnya kita lihat apa yang dalam penyelidikan saya ni. Dia bukan main cuba-cuba dan habis duit dekat 1 juta juga. Saya dapat grant, 2 grant IRPA masa tu. Alhamdulillah, dengan 1 juta tu mewah lah masa tu.
beli komputernya, beli makannya, kalau buat testing balik boleh makan. Uji kaji di makmal ni, pencirian bahan, terutama ciri-ciri bahan yang kita dapati daripada market tadi, kita nak tahu apa dia punya ciri-ciri bahan sebelum kita boleh guna. Dan ujian berskala penuh ni bukan kecil, dia memang, sebab tu dalam penyelidikan struktur kosnya sangat tinggi, dia bukan main-main, bukan kecil tapi kena buat besar. Dan sebab tu kos projek boleh menjangkau ratus ribu. Dan bila kita dah bangunkan kelakuan, kelakuan struktur di makmal, kita juga dalam masa yang sama membangunkan teori peramalan kelakuan tersebut melalui pendekatan saya satu teori elastik rasuk mudah yang simple, kemudian teori analytical tepat. Ini PhD saya yang ada dia punya computer programming beratus line, dan kaedah penghampiran unsur terhingga yang ditentusahkan oleh uji kaji di makmal. Setelah ditentusahkan, kita menjalankan uji kaji atas komputer. Barulah kita pelbagai macam-macam, cuba itu, cuba ni, skru dekat, skru jauh, kekuatan skru yang berlainan, papan lain, ketebalan dan jenis papan, keluli deck yang macam-macam daripada company macam-macam. Kita pun menghasilkan reka bentuk yang optimum untuk kegunaan kita. Contoh, pendekatan usul terhingga, kita boleh ramalkan kegagalan dan agihan tegasan pada struktur lantai. Yang warna merah tu semua dah highly stress, ke tepi kurang. Inilah kerja juruterus struktur, mengkaji supaya kita boleh mereka bentuk dengan baik, supaya tidak berlaku kegagalan pada struktur yang kita reka bentuk. Kita deal dengan graf dan sebagainya. Ini unsur terhingga kita guna untuk memodelkan semua komponen dalam sistem. Saya tak nak kuliahkan equation ni. Prof. Datuk Ramli mungkin seronok tengok equation ni. Ni PhD saya. Saya saja letakkan equation scattered ni, memang seorang jurutera mesti strong fundamental mathematics. Terima kasih mathematician kalau ada di sini yang beri kami formula-formula yang kita boleh gunakan. Ini dipanggil governing differential equation. Setiap satu perkara dalam alam ini Allah letakkan hukum hakam, hubung kait antara satu perkara dan satu perkara yang kita, kalau kita selidik, kita boleh exploitkan untuk kegunaan paling baik untuk kita. Okay, selain daripada sistem PSSDB, saya juga dan tim penyelidikan, pasukan kumpulan penyelidikan di UKM telah membangunkan 3 jenis sistem komposit yang lain. Contohnya sistem tube keluli terisi konkrit, di mana tube keluli berlubang, berongga, diisi dengan konkrit. Dan yang nampak macam petak-petak tu adalah CFRP untuk memperkukuhkan beam atau tiang. Carbon fiber reinforced polymer digunakan untuk menguatkan lagi beam ini, dan dia meningkatkan kemampuan tahan beban. Dan uji kaji ke atas galang plat komposit juga dilakukan. Kita kaji bagaimana kalau galang plat ini dibuat shape yang tapering. Orang biasa buat straight, lurus, kita buat ada angle dan kaji kesan angle terhadap ketahanan atau prestasi struktur galang plat komposit. Dan ini beralih sedikit daripada PSSDB yang menggunakan papan. Di sini kita menggunakan 2 kulit profil deck keluli berprofil, diisi dengan tube yang diisi konkrit di dalamnya dan isian konkrit yang lain. Bagaimana dia boleh digunakan untuk menjadi dinding rumah. Ini lain daripada PSSDB. Ini semua analisis terhadap CFST dan untuk galang plat. Tengok tak dia punya dalam lab, nampak dia punya buckling? Tak boleh nampak ni. Ni. Dan model kita pun mengikut dia punya yang highly stress tu warna ni kat sini kan ni. Kita pun dapat. Selain daripada uji kaji ke atas struktur, saya juga mengkaji perubahan suhu ataupun kajian suhu terhadap rumah. Ini rumah saya banding rumah jiran saya, Tuan Haji Razi. Kalau dia mengikuti online, kita melihat suhu mungkin saya share sikit lah, yang bukan kejuruteraan pun boleh faham kot. Yang ini suhu bilik, yang bawah suhu loteng. Rumah saya boleh masuk dalam loteng kerana atapnya tak ada kuda-kuda panel. Saya boleh pasang thermocouple dan masuk dalam bumbung tu, buka tingkap boleh, dia boleh buka.
jadi heat semua boleh keluar. Tapi rumah biasa dia tutup, dia dalam bumbung tu macam ada ceiling, kayu ceiling, dia tak boleh jalan dalam tu. Rumah saya ada 3 bilik dalam bumbung. Kalau merajuk saya lari ke atas. Tak pernah merajuk. Yang ni line biru ni, line biru yang continuous tu ambient temperature. Daripada pukul 12 malam, suhu pada tahun 2001 saya kan, 29 degree pada pukul 12 malam, turun sikit-sikit sampai paling panas pukul 2 tengah hari. Kemudian petang pukul 4 dia mula turun. Dia turun ke hujung tu. Suhu dalam rumah yang merah, rumah konvensional yang dinding batu-bata. Sistem dinding PSSDB yang warna yang triangle blue tu, data tak menipu, dia lebih tinggi pada malam daripada luar, kerana bahan tu memang menyimpan haba juga, tapi tak setinggi rumah batu-bata. Tengok rumah batu-bata, dia punya temperature dalam. Tapi rumah PSSDB sangat selesa, sampai ke pukul 8 pagi dia mula lebih sejuk daripada luar. Tapi rumah konkrit tadi, rumah batu-bata, dia masih panas hingga pukul 11. Lepas pukul 11 baru dia turun rendah sikit daripada luar. Tapi rumah saya ni dekat dalam always sejuk, daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Kita rekod untuk berapa hari tu. Dan dalam loteng lagi lah, kalau dalam loteng rumah biasa memang tak boleh buka dia punya lubang ke. Memang dia panas yang terlampau, dekat 40 degree tu. Tapi rumah saya dalam lotengnya sampai 30 apa. Lebih rendah daripada, kerana dia ada lapisan papan keluli, dan di luar saya letak konkrit tile penutup jubin yang roof tile. Dan dari segi perbandingan kos, ni pelajar masters yang mengkaji sistem standard piawai JKR yang menggunakan konkrit dengan design menggunakan alternative system PSSDB, ada bahagian yang kita lebih mahal, tapi kebanyakannya tengok untuk foundation, kerana kita lightweight, kita lebih murah kerana dia 34.6% lebih tinggi kos. Rasuk tanah lebih kurang harganya, sebenarnya atas tanah pakai slab biasa. Papak tingkat atas lebih kurang sama. Tiang kita lebih tinggi daripada dia, tapi tiang kita lebih murah. Rasuk tu ada plus minus, akhirnya overall penyimatan 21.2%. Kerana kita lebih cepat boleh siap, dan ada kos kelewatan projek tu. Kalau betul-betul projek yang boleh commercial projek, setiap bulan ada duit, dia tak boleh sewakan. Tapi ni sekolah ada cost management dan so on, dia dikira for the long period, jangka masa yang lebih lama, cost running menjalankan projek akan meningkat. Dan kita juga mengkaji rentangan bunyi sistem PSSDB menggunakan pelbagai jenis pengisi. Ada 2 kaedah, common method dan British method ni. Pelbagai bahan digunakan. Yang paling bagus letak pasir je dalam lurah-lurah profil. Sponge pun solid polystyrene. Kalau tak ada infill, dia kurang rentangan 0.803. Begitu juga serapan air, kita menggunakan pelbagai jenis bahan yang boleh digunakan untuk disalutkan kepada papan kering. Acrylic resin and siloxane merupakan bahan yang terbaik. Begitu juga saya mengkaji rentangan api. Ini jadual reka bentuk. Contohnya kan nak tengok, kalau bangunan tu panjangnya 2 meter dan beban yang ada pada bangunan itu katalah 5 unit dia 5 kilonewton per meter square, dia boleh tahan lepas kalau 2 meter. Tapi kalau dah masuk 3 meter, dia tak boleh. Dah tak ada nilai. Dia dah melepasi had maksimum pesongan yang dibenarkan. Jadi ini jaudal carta reka bentuk ni boleh digunakan oleh jurutera kerana mereka tak ada pengetahuan untuk mereka bentuk sistem ini, kerana mereka tak pernah menjalankan penyelidikan dalam bidang ini. Dan dari segi getaran, kita mengkaji dalam amal kita sendiri. This is the vibration, dan we are within, kita dalam hertz yang dibenarkan, iaitu 7 hertz comfort level sebuah bangunannya, floor dia, lantai. Dan terkini saya salah seorang daripada PhD student saya yang saya rasa ini kalau
betul-betul kita mengoptimumkan clearly berprofil kita sendiri, tak payah beli lepas ni, menggunakan genetic algorithm dan artificial neural network dan finite element. Dia mengkaji bagaimana untuk mengoptimumkan deck yang ada itu dari segi sudutnya, kedalamannya, lebar, bawah dan atas. Dan daripada kajian itu kita sudah sebenarnya boleh menghasilkan deck kita sendiri tanpa perlu membeli daripada luar. Tapi kadang-kadang beli lagi murah kan, nak start balik industri tu. Tapi ini masih akademik. Mudah-mudahan tak tahulah kalau lepas bersara nak masuk manufacturing pula. Dan inilah saya punya sistem independent yang complete panel serbaguna IBS yang boleh dibawa, dikilangkan dan dibawa ke tapak untuk dipasang. Ini rumah solar dipasang dengan bantuan hanya pekerja-pekerja staf di makmal kita, Makmal Kejuruteraan Awam. Terima kasih kepada Cik Rizal, Tuan Haji Ghani dan rakan-rakan yang lain. Dan sedikit mengenai sistem physical cyber. Sistem physical cyber merupakan penekanan di era 4.0, industri 4.0. Dia mainkan peranan yang sangat penting dalam mengintegrasikan data-data persekitaran dengan keperluan industri pembinaan. CPS boleh mempertingkatkan kualiti reka bentuk dan pemantauan bangunan dengan menyediakan informasi yang berterusan untuk membantu kelestarian industri pembinaan. Faktor-faktor ini disatukan di bawah industri 4.0 dan menggunakan teknologi digital yang diintegrasikan dengan kejuruteraan struktur. Contohnya, cetakan 3D, IoT, Artificial Intelligence dan pengkomputeran awan, cloud computing dan juga keselamatan cyber. Jurutera struktur pada masa hadapan harus berkebolehan dalam menggunakan teknologi industri 4.0 secara lestari dalam memastikan dinamisma dan dinamika dalam menghasilkan reka bentuk struktur yang berdaya saing. Transformasi sistem bangunan industri IBS amat ketara dengan perkembangan reka bentuk 2D kepada 3D. Kalau dalam industri 3.0 kita memodelkan dan dapat melihat dalam 2D, tapi dalam industri 4.0 model structure telah berubah. Kita boleh melihat dalam 3 dimensi. Simulasi ini dapat digunakan untuk menguji reka bentuk dengan pelbagai kombinasi bahan dan beban. Perkembangan industri 4.0 terus memberi impak dalam pemantauan dan industri pembinaan. Teknologi ini mainkan peranan pada peringkat pembinaan dan penggunaan bangunan. Ini pemantauan, dan sebenarnya yang ini industri pembinaan mempengaruhi pembinaan struktur bangunan dan melibatkan banyak elemen yang boleh menjadi elemen transdisiplin research. Pengembangan industri 4.0 turut berimpak dalam pemantauan industri pembinaan. Teknologi ini memainkan peranan pada peringkat pembinaan dan penggunaan bangunan untuk memastikan industri pembinaan terus lestari pengintegrasian industri kejuruteraan awam dengan teknologi digital semasa amat penting. Bagi memastikan implementasi yang berkesan, penyelidik rentas disiplin perlu digalakkan. Peranan industri 4.0 juga penting pada tahap pembinaan dari segi struktur bangunan. Teknologi terkini AI boleh digunakan untuk terus memantau keselamatan dan kestabilan bangunan. Teknologi ini juga turut menyumbang dengan mengambil kira faktor-faktor persekitaran dan kemanusiaan. Jadi sumbangan saya kepada Matlamat Panduan Mapan SDG 11, Bandar dan Komuniti Lestari, struktur yang saya bangunkan di bawah IBS, Sistem Bangunan Industri Inovatif, dan itulah 4 perkara di bawah SDG 11. 4 produk ini menyumbang kepada SDG 11, PSSDB, DPCW, CFST, Galang Plat Komposit. Dan saya akhiri dengan beberapa poster yang menunjukkan pembinaan sebenar rumah yang sebelah kiri itu. Masa saya buat rumah ni, ramai yang datang tengok. Dia pelik apa rumah macam ni.
dindingnya tak ada tiang. Sistem tu dibina dan lantai pun decking. Bila dah jadi, dia bentuk ini dan dah siap. Jadi struktur dijadikan architectural finish sekaligus. Dia bukan asing. Structure architectural komponen tu terus menjadi struktur. Dan di sini bangunan kawasan semasa pembinaan lantainya. Dan ni HTTM, Pusat Kembangan Kanak-kanak, yang antara dua blok itu renovation work Dan Hyatt Hotel yang di sebelah kanan. Dan ni masa kita construct rumah solar pakai crane nak pasang. Dan projek di Sekolah Teluk Emas Melaka, Sekolah Kemasan Teluk Emas, ini dah macam lebih profesional, menggunakan panel yang macam dah dikilang. Dia bukan bawa sekeping-keping dah, dia datang komplit. Dua ni memang komplit datang daripada, satu daripada makmal, satu daripada kilang. Yang berbahagia Profesor Naib Chancellor, demikian sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya selama hampir 38 tahun di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang bahagia Prof menerimanya. Terima kasih diucapkan dijemput yang berbahagia Naib Chancellor dan yang berbahagia Profesor untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi syarahan perdana sempena pengukuhan jawatan Profesor oleh yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Wan Hamiduan Badur Zaman dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang bertajuk Struktur Komposit Sistem Bangunan Berindustri Inovatif. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalian penghormatan kepada yang berbahagia Profesor atas syarahan seperti tadi. Tepukannya gemuruh untuk yang berbahagia Profesor. Sampai jua di saat ini, penutup acara majlis yang indah. Budi yang baik tidak dilupai, tanda perpisahan penakhiran kisah. Selamat bersara yang berbahagia Prof. Dato'. Sebagai makluman hadirin sekalian, sekarang kita kongsikan kod QR bagi memuat turun buku syarahan ini sebagai tetapan untuk hadirin sekalian. Dipersilakan para hadirin untuk memuat naik buku syarahan ini. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat, marilah kita ke ruang pameran secara fizikal di lobi Aras 2. Mengumumkan perarakan keluar Naib Chancellor dan Profesor, hadirin mohon berdiri.
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى